kita akan sambung pelajaran fizik tingkatan 5 KSSM bab yang kelima, elektronik. Okey, subtopik yang pertama tentang elektron. Okey, so sebelum ni kita dah belajar tentang elektrik dan elektromagnet, di mana elektrik tu kita guna dalam kehidupan seharian lah untuk menghasilkan tenaga. So kita guna tenaga elektrik kepada tenaga-tenaga yang lain lah. Okey, untuk elektromagnet pula, kita nak menghasilkan tenaga elektrik. Itu yang kita belajar secara majornya lah. Benda utama yang kita belajar dalam topik elektromagnet adalah bagaimana kita nak menghasilkan tenaga elektrik daripada tenaga yang lain. Okey, untuk topik yang seterusnya ni, bab yang seterusnya tentang elektronik, ini adalah tentang kegunaan, tentang aplikasi lah, aplikasi elektron, pergerakan elektron. Sebelum ni kita belajar bahawa kalau elektron itu bergerak daripada terminal negatif ke terminal positif dalam konduktor, kan, dalam konduktor, maka terdapat arus mengalir, di mana arus yang mengalir itu boleh menghasilkan kerja lah, boleh menghasilkan kerja. Okey, so persoalannya di sini, bagaimana pula kalau elektron itu bergerak dalam vacuum? So adakah terdapat pengaliran elektron ataupun terdapat arus mengalir jika elektron itu digerakkan di dalam vacuum? Sebelum ni kita belajar dalam konduktor. So konduktor tu bahan lah, kan, medium untuk elektron itu mengalir. Tetapi kalau dalam vacuum bagaimana pula? So dia punya penjelasannya, fenomenanya adalah pancaran termion. Okey, so pancaran termion ni apa? Pemancaran elektron bebas daripada permukaan logam yang dipanaskan. Okey, so dekat keyword dekat sini dipanaskan, dia mesti dipanaskan. Sebab tu ada perkataan term tu. Term tu maksudnya terma, terma maksudnya haba lah. Ion bermaksud elektron lah. Okey, so gambar rajah dekat sini kita ada filament tungsten untuk membekalkan haba, dan kita ada logam, kepingan logam, di mana filament tungsten ini memanaskan kepingan logam, dan secara automatiknya elektron daripada permukaan logam ni terbebas. Dia bergeraklah, dipancarkan. Okey, so kalau kita lihat kawasan ni tiada medium, hanyalah udara ataupun vacuum lah, kita boleh cakap kita dalam keadaan vacuum. So tetapi elektron masih lagi boleh bergerak dalam keadaan vacuum, hanya dalam keadaan ini sahajalah, di mana situasi di mana logam itu dipanaskan. So kalau situasi lain tidak boleh lah, elektron mesti bergerak di dalam medium seperti konduktor. Okey, so ini kita namakan fenomena elektron yang bergerak ataupun yang dipancarkan apabila logam dipanaskan. Ini kita namakan prosesnya pancaran termion. Okey, apa kegunaan pancaran termion ni? Kita nak menghasilkan sinar katod. Okey, apa itu sinar katod? Elektron yang bergerak dengan kelajuan tinggi dalam vacuum. Okey, so tujuan kita mengkaji pancaran termion adalah untuk menghasilkan sinar katod. Apa tujuan untuk menghasilkan sinar katod? Sinar katod ni adalah teknologi zaman dahulu, kan dahulu sangatlah, bukan purba pun. Teknologi pada tahun 1990-an, kan, di mana kita ada tiup katod. Tiup katod, TV yang dahulunya bentuk dia lebih kurang macam ni lah, dalam kotak, kan, dalam kotak TV yang tebal tu, di mana dekat sini kita ada kepingan logam, dan kepingan logam ni dipanaskan dan memancarkan elektron. Ini nama dia prosesnya pancaran termion. Tetapi bukan satu elektron saja, banyak-banyak elektron, kan, maka kita ada alur elektron. So bila alur elektron kita panggil itu sinar katod lah. Sebab apa nama dia sinar katod? Katod bermaksud terminal negatif. Sebab apa terminal negatif? Sebab elektron terhasil pada terminal negatif lah. So kita seolah-olah nampak katod tu bersinar, katod tu bercahaya, padahal cahaya itu datangnya daripada alur elektron lah, yang berkelajuan tinggi, elektron yang bergerak pantas lah. Dan elektron-elektron ni akan menghentam permukaan skrin pendaflor,
Di mana pendar flow tu bermaksud bila dia dihentam elektron berkelajuan tinggi, tenaga kinetik daripada elektron itu ditukarkan kepada tenaga cahaya, maka kita akan nampak gambar lah. Gambar tu bergerak ataupun gambar itu berwarna. So ini adalah prinsip asas elektronik. Prinsip asas elektronik di mana kita tak memerlukan konduktor sepanjang katot ke skrin pendar flow. Kita tak memerlukan medium. Kita hanya memerlukan ruang vacuum sahaja. So dia menjimatkan dan dia mudah untuk dibina lah. Sebab tu peralatan elektronik kita zaman sekarang lebih maju lah, lebih berteknologi tinggi daripada sinar katot ini. Okey. So dia mesti ada komponen inilah untuk menghasilkan elektron tu bergerak sehala. Sinar katot ni, maka dia memerlukan katot untuk menghasilkan elektron dan memerlukan anod untuk menarik elektron. Dan di antara katot dengan anod ni ruang vacuum lah, maka terhasilnya sinar katot di mana alur elektron ini bergerak dalam kelajuan tinggi dalam vacuum. So bahagian ini pancaran termion, bahagian ini sinar katot. Okey. So kita tengok tiub vacuum. Tiub vacuum adalah untuk mengkaji sifat-sifat sinar katot. So salah satunya adalah tiub vacuum lah. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada filament tungsten untuk memanaskan katot. So dekat nombor 1 ni adalah pancaran termion. Pancaran termion. Elektron dipancarkan apabila logam dipanaskan lah. Maka kita ada anod. Anod tujuannya untuk menarik elektron. Dia bersifat positif lah. So di tengah-tengahnya ruang vacuum ni kita ada alur elektron. So alur elektron ni adalah sinar katot. Okey, sinar katot. So dalam ni semuanya vacuum, tiada udara. Apa yang kita boleh lihat, alur elektron ini dia bergerak lurus. Dia bergerak lurus. Okey, so dekat bawah ni kita ada bekalan kuasa VLT, voltan lampau tinggi. Sangat-sangat tinggilah voltannya. Tujuannya untuk meningkatkan kelajuan elektron itu. Semakin tinggi beza keupayaan, semakin lajulah elektron itu mengalir di antara katot dan anod. So anod ke positif, katot disambungkan ke negatif. So bekalan kuasa 6 volt ni yang kecil ni hanyalah untuk memanaskan sahaja. So dia hanyalah untuk mengalirkan elektrik di dalam filament tungsten, dan filament tungsten menukarkan tenaga elektrik itu kepada tenaga haba. Okey, so selain daripada itu, kita boleh juga mengkaji sifat sinar katot menggunakan tiub pemesongan. Tujuannya untuk kita nak pesongkan sinar katot yang bergerak lurus itu. So bekalan kuasa 6 volt untuk memanaskan filament tungsten dan seterusnya memanaskan katot, dan berlakulah pancaran termion. So anod apa tujuannya? Untuk menarik elektron kepadanya, maka terbentuklah sinar katot, alur elektron yang berkelajuan tinggi. So dia mesti disambungkan kepada bekalan kuasa VLT supaya elektron bergerak laju. Okey, selepas ini elektron pun bergerak luruslah, tetapi dekat bahagian selepas anod ni terdapat pelat pemesongan, di mana pelat ni ada yang disambungkan kepada terminal positif, ada yang disambungkan kepada terminal negatif di bawahnya, dan di tengah-tengahnya ada grid berpendar flow, di mana apabila elektron lalu dia akan menukarkan kepada cahaya lah, bentuk elektron, laluan elektron itu. So kita tahu bahawa sinar katot ini datangnya daripada katot lah. Katot bersifat negatif, sebab dia disambungkan ke terminal negatif, dan dia akan tertarik ke positif. Okey, anod ni dia bukannya berbentuk silinder macam ni, dia ada lubang di tengah-tengah dia ni. Dia macam cincin lah, dia berbentuk cincin. So elektron akan lalu dalam cincin tu, dan dia akan pergi ke plat pemesongan. So apa yang kita akan nampak,
elektron ni disebabkan dia bersifat negatif, dia akan tertarik ke kawasan yang bersifat positif. So elektron ni, sinar katod lah, sinar katod ni akan terpesong ke atas. Dia akan terpesong ke atas dan kita akan nampak lah grid berpendaflor tu lencongan dia ke atas, sebab di bahagian atas ni adalah plat bercas positif. Okey, itu adalah tiup pemesongan. Okey, selain itu ada juga tiup palang Maltese. So tiup palang Maltese ni apa pula? Dia nak mengkaji sifat sinar katod juga. Okey, so kita tengok apa yang akan berlaku kepada sinar katod. So again, kita ada bekalan kuasa 6 volt disambungkan kepada filament untuk memanaskan katod. Katod akan memancarkan elektron, maka itu adalah pancaran termion. So di antara katod dan anod adalah sinar katod. Okey, sinar katod itu bergerak lurus pada asalnya, dan pada bahagian selepas anod ni kita ada letak palang Maltese, di mana palang Maltese ini disambungkan kepada terminal positif. Okey, bersama dengan anod lah. So elektron ataupun sinar katod tu mestilah akan tertarik kepada palang Maltese. Dan apa yang akan berlaku, kita letak skrin pendaflor di hujung sekali. Di hujung sekali ni ada skrin pendaflor, di mana bila elektron menghentam skrin pendaflor ini, dia akan menukarkannya kepada cahaya. So apa yang kita lihat, kita akan nampak bayang-bayang lah. Bayang-bayang ni di mana elektron tidak tembus. Tidak tembus lah palang Maltese ni, sebab elektron tu diserap ke dalam palang Maltese tu, sebab dia bersifat positif. Manakala celah-celah palang Maltese yang tak kena elektron itu, dia akan menghentam skrin pendaflor ini, maka dia akan menukarkan kawasan yang dihentam itu kepada cahaya. Manakala kawasan yang tidak dihentam elektron bertukar menjadi tidak bercahaya lah, atau kita katakan bayang-bayang terbentuk lah. Okey, so ini membuktikan bahawa sinar katod itu sebenarnya bergerak lurus. Bergerak lurus. So selain itu, kegunaan tiup palang Maltese juga kita boleh mengkaji kesan ataupun tindakan sinar katod ni apabila kita letak medan magnet, medan magnet kekal yang berdekatan dengan tiup palang Maltese ni lah. So apa yang kita akan nampak, bayang-bayang ni dia akan skew, dia akan melencong juga, sama ada ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, bergantung kepada kedudukan magnet. Magnet pun dia kena ada dua kutub jugalah, utara dan selatan kena ada dua. Dan kita akan tengok kesan pergerakan bayang-bayang ni menggunakan petua genggaman, petua tangan kiri Fleming yang kita dah belajar dalam elektromagnet sebelum ini. So kita akan guna petua tangan kiri Fleming untuk menentukan arah bayang-bayang ini melencong. Okey, so kita tengok kesan medan elektrik dan medan magnet ke atas sinar katod. Okey, tiup pemesongan, radasnya lah. Okey, kalau kita tengok, kalau S1 dan S2 dihidupkan, S1 S2 itu adalah switch 1 untuk pancaran termion, switch 2 untuk menghasilkan sinar katod. Okey, jika S1 dan S2 dihidupkan, sinar katod kita ni bergerak lurus. Okey, apabila S3 juga dihidupkan, S3 adalah di kawasan plat pemesongan itu. So bila S3 dihidupkan, kita akan dapati bahawa elektron itu akan terpesong ke kawasan plat positif. Okey, sebab kenapa dia akan terpesong ke kawasan yang positif? Sebab dia bercas negatif. Ataupun kalau kita terbalikkan positif itu ke bawah, dia akan terpesong ke bawah lah. Dia ikut arah medan elektrik yang bercas positif. So sinar katod boleh dipesongkan lah oleh medan elektrik dan terpesong ke plat bercas positif, membentuk laluan jenis parabola. So kita buktikan bahawa sinar katod itu sebenarnya bercas negatif. Okey, so kita tengok pula tiup palang Maltese ni sedikit complicated lah. Okey, apabila S1 dihidupkan, pancaran termion, saya rasa pancaran termion, ya, S1 untuk pancaran termion. Apabila pancaran termion, switchnya dihidupkan, alur elektron, kita akan nampak
cahaya dari filamen tungsten yang panas dihalang oleh objek legap. So tiada sinar katod. Okey, tiada sinar katod, hanyalah cahaya daripada tungsten tu. Tungsten tu dia akan bercahaya. Okey, fenomena tungsten bercahaya ni dalam tajuk fizik kuantum. Okey, fizik kuantum kita akan belajar lambat lagi, tetapi bagaimana benda yang panas boleh mengeluarkan cahaya tu kita akan belajar nantilah fizik dalam topik fizik kuantum. Tetapi kita tahulah objek yang panas ni yang kita kata kat sini filamen tungsten ni dia bercahaya, dan cahaya itu dihalang oleh objek legap iaitu Pala Maltese ni, maka cahaya bergerak lurus. So yang ni bukan kita nak mengkaji tentang sinar katod, just fenomena cahaya secara umumnya lah. Okey, tetapi bila S2 dihidupkan, S2 juga dihidupkan, maka kita telah menghidupkan anod dan menghidupkan Pala Maltese itu. So terbentuklah sinar katod. Sinar katod elektron yang bergerak lurus. Sebelum ni anod tidak dihidupkan dan Pala Maltese juga tidak dihidupkan. So pancaran termion daripada katod ni dia bebas. Elektron dia boleh nak ke atas, ke bawah dan sebagainya. So tiada membentuk alur elektron. So kalau nak membentuk alur elektron ataupun sinar katod tu, dia memerlukan anod lah. So sebab itu kita akan nampak cahaya daripada filamen sahaja tadi. Sekarang ni anod dah dihidupkan, maka sinar katod pun terhasil dan berlanggar, bertembung dengan Pala Maltese dan juga skrin Pendaflor. So apa yang kita akan nampak? Kita akan nampak cahaya hijau macam ni lah. So sinar katod dihalang oleh Pala Maltese untuk menghasilkan bayang-bayang. Okey, yang tu tadi saya dah terangkan. Dan sinar katod bergerak secara lurus dan saya terangkan juga tadi. Sinar katod juga menghasilkan kesan berpendaflor pada skrin di sekeliling bayang. Hal ini menunjukkan sinar katod mempunyai momentum dan tenaga kinetik. Okey, maksudnya dekat sini pendaflor tu, bahan berpendaflor itu menukarkan tenaga kinetik elektron kepada tenaga cahaya. Sebab tu dia bercahaya. Cahaya dia macam neon. Macam neon, warna neon, macam warna highlighter lah. Dia berwarna hijau-hijau ataupun kuning sikit. Hijau kekuningan sikit lah. Okey, S1 dan S2 dihidupkan dan magnet didekatkan kepada tiup. Okey, ini kita kena guna petua tangan kiri Fleming lah untuk menentukan arah bayang-bayang ni terpesong. So satu bayang-bayang akan dihasilkan oleh cahaya filamen tungsten yang panas. Okey, betul. Tadi kita dah terangkan tadi. Satu bayang-bayang lagi akan dihasilkan oleh pemesongan sinar katod apabila magnet bar didekatkan pada tiup. Okey, dua bayang-bayang lah. Satu bayang-bayang daripada filamen, satu bayang-bayang daripada sinar katod. Okey, arah pemesongan sinar katod boleh ditentukan oleh petua tangan kiri Fleming. So kat sini, okey, kita tengok contoh yang diberi dalam gambar ni lah. Okey, so macam mana kita nak guna petua tangan kiri Fleming? Okey, so review balik. Ibu jari kita ini menunjukkan daya. Okey, daya maksudnya arah pemesongan tu lah. Arah pemesongan bayang-bayang tu, daya lah. Okey, jari telunjuk menunjukkan medan magnet arah selatan. Medan magnet arah selatan. Manakala jari hantu kita di tengah-tengah ini menunjukkan arus elektrik arah negatif. So arus elektrik arah negatif. So dekat sini macam mana kita nak guna? First kita kena align kita punya jari telunjuk arah selatan. So utara di bahagian kiri, so selatan di bahagian kanan lah. So kita assume macam tu. Selepas itu kita punya arus kita di tengah-tengah ni, jari tengah kita ni, jari hantu mesti menunjuk ke arah negatif. Okey, di mana negatif kita? So ingat elektron ataupun sinar katod tu datang daripada katod, kan? Datang daripada katod sebab katod itu terminalnya terminal negatif. Ke arah anod, anod yang bersifat positif, iaitu ke arah tiup Maltese lah, kan? So tiup Maltese tu berada di hadapan mata kita, manakala katod berada di belakang tiup Maltese tu lagi. So kita kena pusing kita punya jari kita. So kekalkan arah selatan di sebelah kanan, tetapi kita punya jari hantu masuk ke dalam skrin. Okey, masuk ke dalam skrin dan kita dapati ibu jari kita ke bawah. Itu bermakna bayang-bayang kita ni terpesong ke bawah. Bersertalah juga dengan
cahaya warna hijau pun kita akan nampak ke bawah. Okay, akan nampak terpesong ke bawah. Begitulah caranya kita nak menggunakan ketua tangan kiri Fleming untuk menentukan arah bayang-bayang. Triknya adalah di mana kita nak letak kita punya jari hantu tu. Kita fikir bahawa elektron datang daripada katod. Katod bersifat negatif. So, dia datang daripada belakang palang meltis tu lah. Belakang kalau mata kita diletak di hadapan screen panel floor itu. Okey, so kita tengok pula hala laju elektron dalam tiup sinar katod. Kita boleh mengira laju, kelajuan elektron di dalam tiup sinar katod. So, formulanya adalah E sama dengan E kecil darab dengan V, beza keupayaan. Di mana E kecil ni adalah pemalar, nilainya adalah 1.6 darab 10 negatif 19 Coulomb. So, bermaksud satu elektron bercas 1.6 darab 10 kosong negatif 19 Coulomb. So, kita hanya darabkan dengan nilai voltan sahajalah untuk mendapatkan tenaga keupayaan elektrik. Ini nama dia tenaga keupayaan elektrik. Okey. So, ini radasnya. Namanya tiup sinar katod. So, kita ada katod dekat sini. Kita ada elektron yang dikeluarkan daripada katod. Kita ada tiup kaca ke pump vacuum, maksudnya kita buang udara di dalam ni menjadikan dia ruang vacuum. Kita ada anod disambungkan ke bekalan kuasa positif. Okey, so prinsip keabadian tenaga. So, macam mana kita nak tukarkan tenaga keupayaan elektrik kepada tenaga keupayaan elektrik kepada tenaga kinetik maksimum elektron itu. Okey, ataupun maksimum sinar katod itu. So, tadi kita ada EV sama dengan tenaga kinetik. Ingat balik daripada formula form 3, 1/2 MV kuasa 2. Okey. Di mana M kita ni adalah jisim elektron. So, kita labelkan ME. V ni adalah hala laju maksimum. So, kita letak M. Hala laju maksimum dia lah. So, kalau kita nak kira hala laju maksimum, kita asingkan yang 1/2 kita bawa ke sebelah kiri, dia jadi darab. So, 2EV sama dengan MEV maksimum kuasa 2. Seterusnya kita bahagikan dengan ME. So, 2EV bahagi ME sama dengan V M kuasa 2. Lepas tu kita buangkan kuasa 2 dengan mencari punca kuasa 2. So, hala laju maksimum adalah punca kuasa 2, 2EV bahagi ME. Okey, di mana ME ni adalah pemalar juga. Jisim elektron ialah 9.11 darab 10 negatif 31 kilogram. So, kat sini pun dah ditulis lah. Itu adalah formula untuk mencari hala laju maksimum elektron. Okey, kita tengok contoh. Rajah 5.5 menunjukkan alur elektron dari katod yang dipecut ke arah anod dalam ruang vacuum. Beza keupayaan merentasi katod dengan anod ialah 550 volt. Jisim dah diberi, cas pun telah diberi. A, berapakah tenaga keupayaan elektrik? E sama dengan E darab V. E kita adalah 1.6 darab 10 negatif 19. V kita adalah 550. Dan kita akan dapati nilainya adalah 8.8 darab 10 negatif 17 Joule. Okay, B, berapakah tenaga kinetik yang diperoleh elektron apabila tiba di anod? Tenaga kinetik bersamaan dengan tenaga keupayaan elektrik. So, tenaga kinetik sama dengan tenaga keupayaan elektrik sama dengan 8.8 darab 10 negatif 17 per Joule. So, yang ni adalah konsep keabadian tenaga lah, prinsip keabadian tenaga. Okey, C, berapakah hala laju maksimum elektron? So, kita guna formula tadi. EV sama dengan 1/2 MEV M kuasa 2. So, kita buat pemindahan, dia akan keluar formula macam ni. 2EV bahagi M punca kuasa lah. So, kita masukkan nilai. Okey, tak perlulah 2EV ni, kita masukkan terus sahajalah nilai yang kita dah kira tadi, 8.8 darab 10 negatif 17. Sebab EV ni adalah yang ni lah, yang tadi tu kita dah kira asal. So, tak perlu nak masukkan dua kali.
Just kita masukkan terus 88 tu dengan jisim elektron 9.11 darab 10 negatif 31. Jangan lupa kita kena punca kuasakannya. So 2 darab 88 2.39 darab 10 kuasa 7 meter per saat. Okey, latihan A. Apakah maksud pancaran termion dan sinar katod? Okey, pancaran termion ialah pemancaran elektron dari permukaan logam yang dipanaskan. Okey. Lepas tu sinar katod ialah alur elektron berkelajuan tinggi dalam vacuum. Okey. So B, nyatakan ciri-ciri sinar katod. Dia bergerak lurus. Lepas tu dipesongkan oleh medan elektrik dan juga medan magnet. Dua-dua boleh dipesongkan. Okey, selain itu kesan berpendaflor. Kesan berpendaflor. Bercas negatif, jangan lupa lah, bercas negatif. Okay, semua ni adalah sifat sinar katod. Okey, nombor 2, nyatakan fungsi komponen tiup sinar katod yang berikut. Filamen pemanas untuk memanaskan katod. Okey, nombor 2, katod memancarkan elektron melalui pancaran termion. Pancaran termion ni proses. Okey, nombor 3, anod memecutkan elektron ke arahnya. Skrin berpendaflor menukarkan tenaga kinetik elektron ataupun sinar katod kepada tenaga cahaya. Okey, B, mengapakah sebuah tiup sinar katod perlu berada dalam keadaan vacuum? Okey, untuk mengelakkan elektron berlanggap dengan molekul udara. Okey, bila dia berlanggap maka dia hilanglah tenaga kinetik tu. So kita tak dapatlah menukarkan elektron itu kepada tenaga cahaya. Okey, nombor 3, apabila alur elektron bergerak dari katod ke anod di dalam sebuah tiup sinar katod, nyatakan A, jenis gerakan alur elektron. Okey, apabila alur elektron katod ke anod, so dia bergerak lurus. B, penukaran jenis-jenis tenaga yang berlaku daripada katod ke anod. Okey, tenaga keupayaan elektrik kepada tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik. C, hubungan antara voltan bekalan kuasa VLT dengan hala laju elektron. Semakin tinggi voltan bekalan kuasa VLT, semakin tinggi hala laju elektron. Okey. Nombor 4, apabila bekalan kuasa VLT 800 volt disambungkan merentasi katod dan anod, berapakah hala laju elektron itu? Apakah kesan ke atas hala laju elektron jika beza keupayaan digandakan sebanyak 4 kali? So, formula dia tadi EV sama dengan 1/2 MEVM kuasa 2. Lepas tu kalau kita susunkan semula, kita akan dapat formula seperti inilah. Okey.
So kita masukkan nilai 2, E kita 1.6 darab 10 negatif 19, V kita 9, V kita bukan 9.1, V kita adalah 800 volt. So ada dekat soalan sini. Lepas tu bahagi dengan 9.11 darab 10 negatif 31. Kalau kita kira, lupa kita kena punca kuasakan, kita akan dapat 1.68 darab 10 kuasa 7 ms negatif 1. Apa yang akan berlaku jika beza keupayaan kita ni digandakan sebanyak 4 kali? So formula dia tadi 2E sekarang ni jadi 4V sebab kita 4 kali ganda. Lepas tu ME. Lepas tu kita faktorkan 4 di luar. So dia akan jadi 4 darab dengan 2EV per ME punca kuasa. So kita boleh asingkan punca kuasa 4 dengan punca kuasa 2EV ME. Okey, so 2EV ME ni nilai dia yang atas tadilah kita dah kira dah. So tinggallah punca kuasa 4 ni, kalau kita kira dapat 2. So 2 kali ganda 1.68 darab 10 kuasa 7. So apa yang akan berlaku? Kesannya ke atas hala laju elektron tu, hala laju elektron 2 kali ganda. Okey. Hala laju elektron meningkat 2 kali ganda. Meningkat 2 kali ganda. Okey, so kita tak perlulah nak kira nilai 2 darab 1.68 tu sebab dia hanya menyatakan apakah kesan sahaja. Okey, dalam sebuah tiup sinar katod, beza keupayaan antara anod pemecut dengan katod dalam ruang vacuum ialah 100 kV. Berapakah tenaga kinetik maksimum? Formula dia EV 1/2 MeVm kuasa 2. Kalau di soalan tanya berapakah tenaga kinetik maksimum, so kita tahu tenaga kinetik kita ni di sebelah kanan kita ni bersamaan dengan tenaga keupayaan elektrik. So kita tak perlulah nak cari nilai hala laju maksimum tu sebab soalan tak minta pun hala laju maksimum. Soalan hanya minta tenaga kinetik maksimum. So kita hanya kira EV lah. EV kita tu berapa? E kita 1.60 darab 10 negatif 19. Voltan kita 100 darab 10 kuasa 3 sebab kilovolt kan. So kalau kita darabkan dapat 1.6 darab 10 negatif 14 Joule. So jangan kita cari hala laju maksimum pula sebab soalan suruh cari tenaga kinetik maksimum. Kalau ikutkan formula dia kena kira guna 1/2 MV kuasa 2 ni, tapi tak diberi lengkap lah maklumat dia kan sebab kita tak ada hala laju maksimum, tapi diberilah jisimnya dalam soalan tu. Maka kita boleh cari alternatif bahawa prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga keupayaan elektrik adalah sama dengan tenaga kinetik maksimum. So kita hanya perlu kira tenaga keupayaan elektrik kerana maklumat dia lengkaplah diberi dalam soalan. Okey, soalan seterusnya, dalam sebuah tiup sinar katod, beza keupayaan antara anod pemecut dengan katod dalam ruang vacuum ialah 1022 volt. Berapakah hala laju? Okey, yang ni baru dia suruh kira hala laju. So EV 1/2 MeVm kuasa 2. So kalau kita susun semula 2EV bahagi Me punca kuasa, masukkan nilai 2 1.60 darab 10 negatif 19 volt 1022 bahagi 9.11 darab 10 negatif 31 punca kuasa, dapat 1.89 darab 10 kuasa 7 ms negatif 1.